Assalamualaikum. Pelajaran pertama untuk sains bagi tahun 2021, saya mulakan dengan unit 2 manusia. Unit 1 tu nanti kita akan belajar bila naik sekolah kerana dia perlu pemahaman yang lebih lagi secara bersemuka berbanding online. Okey, untuk muka unit 2 boleh buka buku teks. Muka surat 23. Okey, dalam unit ni apa yang kita akan belajar adalah bagaimana kita ni sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Okey, kamu tengok dekat muka surat 23, aktiviti yang biasa kita nampak kita sebagai manusia yang berlaku dalam proses hidup manusia. Seperti kita menyeduh udara segar, bila kita tersepak batu, kita terasa sakit. Bila kita bersenam, peluh akan keluar, dan hidung kita boleh mengesan bau yang wangi ataupun bau yang kurang wangi. Jadi itulah fungsi proses hidup manusia. Untuk minggu ni, apa yang cikgu akan ajar adalah organ pernafasan manusia. Kamu sudah maklum dengan tahun 3, kamu dah belajar macam mana kita bernafas, apakah organ-organ yang terlibat dalam pernafasan manusia, betul? Bagi organ pernafasan manusia, hanya ada 3 saja organ, iaitu hidung, trakea, dan peparu. Ingat, kita bernafas menggunakan peparu, bukan jantung. Jantung tu untuk mengebam darah sahaja. Okay. Jadi 3 ini saja yang perlu kamu tahu: hidung, trakea, peparu. Okay. Kamu boleh baca info sains dekat sini. Dia mengatakan saiz peparu kiri lebih kecil berbanding saiz peparu kanan. Kenapa? Sebab jantung kita terletak di sebelah kiri. Jadi sebab apa paru kiri itu lebih kecil? Dia berkongsi tempat dia. Sebab tu jantung kanan lebih besar. Sebab belah kanan dia tak berkongsi dengan apa-apa organ lain. Tetapi belah kiri dia berkongsi dengan jantung, menyebabkan paru belah kiri lebih kecil. Okey, sekarang ini adalah aktiviti. Aktiviti ini boleh kamu buat di rumah bersama dengan penjaga kamu. Tak ada paksaan nak buat boleh, tak nak buat boleh, untuk menampakkan lebih menarik. Okey, macam mana organ-organ pernafasan manusia. Okey. Now kita masuk proses pernafasan manusia. Macam mana kita bernafas, macam mana kita boleh hidup dalam dunia ini, macam mana kita mengambil udara dan kita menghembus nafas tu. Okey. Kita boleh tengok dalam buku teks muka surat 26, udara di luar ni, kita menyedut oksigen. Kita sedut biasanya menggunakan hidung. Kalau kita bernafas menggunakan mulut, mulut tu akan cepat kering. Jadi bila seseorang yang biasanya kalau berlari, kalau dia bernafas menggunakan mulut, mulut dia akan berasa kering dan cepat terasa haus. Sebab itu, untuk mengelakkan itu berlaku, bernafaslah menggunakan hidung. Okey. Kita tengok ilustrasi dari hidung, gas oksigen. Ingat, oksigen. Kita menyedut oksigen. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian melalui trakea. Yang biru ni dia masuk melalui trakea. Itu semasa menarik nafas. Kita tarik nafas, udara masuk ke dalam. Bila kita menghembus, tengok kat sini kan, panah dia warna merah, dia akan keluar. Okey, itu melalui trakea. Kalau kita perasan, dekat leher kita sebenarnya ada 2 kawasan. Di depan ni adalah tempat, kalau kita tekan leher kita ni, ini adalah kita punya trakea, iaitu tempat udara keluar dan masuk. Tapi macam mana pula kita makan? Kita makan, saluran pemakanan berada di belakang trakea. Tak sama. Ingat, pemakanan kita dengan kita bernafas, tempat dia berlainan.
Kalau yang bernafas menggunakan trakea. Trakea ni duduk di depan. Tapi kita nak proses makan, kita masuk dalam perut, duduk di bahagian belakang trakea. Okey, ini dia punya kaedah dia. Okey, peparu. Dalam peparu tu ada banyak yang saraf-saraf yang kecil, yang bulat-bulat ni lah proses pertukaran oksigen kepada karbon dioksida. Okey. Tengok kat sini. Dia masuk, nanti dia akan keluar. Bila keluar, dia adalah menggunakan karbon dioksida. Kita masuk, kita sedut oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, sebab tu kita sangat perlu menjaga peparu supaya kita menjadi orang yang lebih sihat. Elakkan benda-benda yang boleh merosakkan peparu. Contohnya apa? Merokok, menghisap gam. Itu antara tabiat buruk yang tak patut kamu ikut. Okey. Semasa di peparu, proses pertukaran gas berlaku, oksigen akan masuk, karbon dioksida pula akan keluar. Okey, ini proses dia. Kalau kita menarik nafas, cuba kita tarik nafas, masuk kat hidung, melalui trakea pergi ke peparu. Macam mana kita punya proses dada dia. Cuba tengok menarik nafas, dada kita akan naik ke atas. Bila kita menghembus, dada kita akan turun. Bila kita menghembus nafas, udara daripada peparu keluar melalui trakea ke hidung. Okey, kita tengok sedikit video. Beberapa orang pelajar sedang bermain bola sepak di padang sekolah. Walaupun pagi itu sejuk, mereka tetap berpeluh. Aktiviti ini juga membuatkan mereka bernafas dengan sangat cepat. Apakah proses-proses hidup yang dijalankan oleh mereka? Pernafasan adalah satu proses hidup yang melibatkan udara disedut ke dalam badan dan disingkirkan daripada badan. Cara manusia bernafas dan organ yang digunakan untuk bernafas berbeza daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bahagian-bahagian badan yang berkaitan dengan proses pernafasan manusia adalah hidung, trakea dan peparu. Manusia normal mempunyai dua peparu, peparu kanan dan kiri. Hidung disambungkan ke peparu oleh trakea, salur udara. Hidung dan trakea membentuk saluran pernafasan. Saluran pernafasan membolehkan udara daripada hidung memasuki peparu. Respirasi adalah proses mengambil oksigen di dalam udara yang kita sedut dan menyingkirkan karbon dioksida dan wap air di dalam udara yang kita hembus keluar. Peparu dipanggil sebagai organ pernafasan kerana pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida berlaku di situ. Monster Math presents Counting to 10. Okay, class, let's count these. Okey, kita sambung Dah tengok video tadi, dah faham betul macam mana proses pernafasan kita, macam mana kita menarik nafas dan menghembus nafas. Ingat bila kita menarik nafas, kita menggunakan gas oksigen. Bila kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Tetapi seperti kita tengok dekat sini, walaupun semasa menarik nafas, terdapat juga gas karbon dioksida tetapi tidak banyak. Manakala semasa kita menghembus, lebih banyak gas karbon dioksida berbanding oksigen. Okey. Okey, sekarang ni tugasan kamu. Okey, kamu ada dua buku panjang. Buku yang pertama jadikan satu nota, buku dua jadikan sebagai latihan. Buku yang pertama tu, cikgu nak minta kamu lukis organ pernafasan manusia. Ada dua. Satu, macam mana pergerakan proses menarik nafas. Satu lagi, macam mana proses pergerakan menghembus nafas.
Cikgu nak kamu tunjukkan arah pergerakan. Contohnya, kejap. Arah pergerakan mesti tunjuk anak panah, contohnya macam ni. Okey. Maknanya kalau menarik nafas, anak panah tu dari luar masuk hidung melalui trachea pergi ke peparu. Tetapi bila menghembus nafas, udara dalam peparu akan keluar melalui trachea kepada hidung. Itu nota yang pertama, lukis gambar macam ni. Okey. Lukis kalau boleh warnakanlah, lebih menarik. Sebab cikgu nak nota sains tu biar dia warna-warni. Nak tulis guna pensel warna ke pen warna-warni pun lagi bagus. Cikgu tak suka guna pensel saja. Bila guna pensel dia tak menarik. Jadi nak menarik kamu tu membaca, kita kena jadikan nota tu berwarna-warni. Lagi warna-warni lagi cantik, pastikan tulisan kena kemas. Okey.